penularan di dalam negara, 767 kes adalah warga negara Malaysia dan 91 kes adalah bukan warga negara. Daripada 858 kes penularan di dalam negara, 5 kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 448 kes. Sabah terus mencatat jumlah kes tertinggi iaitu 643 kes, diikuti Selangor 101 kes, wilayah Persekutuan Labuan 34 kes, Pulau Pinang 26 kes dan Perak 18 kes. 16 kes turut dicatatkan di Melaka, 6 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 4 kes di Negeri Sembilan. Masing-masing 3 kes dilaporkan di Kedah dan wilayah Persekutuan Putrajaya, 2 kes di Johor dan 1 kes di Pahang dan Terengganu. Manakala jumlah pesakit pulih ialah 455 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 13,717 kes atau 64.2% daripada jumlah keseluruhan. Lagi 3 kematian dilaporkan setakat 12 tengah hari semalam, kesemuanya di Sabah, menjadikan jumlah keseluruhan 190 kes. Kementerian Kesihatan KKM kini menggunakan ubat antivirus dexamethasone iaitu ubat menghalang radang paru-paru kerana ubat itu didapati lebih berkesan dan memberi hasil positif terhadap kesihatan pesakit. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan KKM untuk menggunakan ubat tersebut dibuat berdasarkan ujian klinikal melibatkan pesakit COVID-19 dari 30 negara termasuk Malaysia. Apa yang kita dapat yang positif ialah ubat sekarang ni adalah ubat dexamethasone, iaitu yang ubat yang kita untuk menghalang radang paru-paru dan sebagainya. Yang itu kalau kita guna berkesan. Itu yang setakat inilah ujian daripada laporan daripada ujian tersebut. KKM telah berhenti menggunakan hydroxychloroquine dan remdesivir kerana ubat itu tidak berkesan. Mengenai penawar COVID-19, belum ada sebarang vaksin yang dikenal pasti berkesan. Kebanyakan negara pengeluar sedang melaksana ujian klinikal fasa ketiga iaitu peringkat akhir bagi penghasilan vaksin COVID-19. Susulan peningkatan mendadak kes COVID-19 di Sabah, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah melaksana 3 strategi untuk melandaikan keluk jangkitan virus berkenaan di negeri itu. Dalam sidang media harian perkembangan COVID-19 di Sabah, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun memberitahu pelaksanaan strategi tersebut bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dikawal. Ada 3 perkara yang harus diingat dan sedang dibuat oleh Jabatan Kesihatan. Pertama, apa yang dipanggil sebagai contact tracing. Sekiranya ada orang-orang tertentu yang didapati bahawa mereka dalam diuji dan positif, usaha akan dibuat untuk menjejak semua kenalan mereka, semua kawan mereka yang pernah mereka mendekati. Kedua ialah untuk membuat ujian kepada mereka yang berkenaan untuk memastikan sama ada mereka ini telah dijangkiti atau tidak. Dan ketiga, sekiranya mereka didapati ini positif, mereka akan diasingkan untuk tujuan perubatan. Dalam pada itu, Datuk Seri Masidi memberi jaminan bekalan makanan adalah mencukupi dan mengingatkan rakyat Sabah agar tidak membuat pembelian panik. Sementara itu, bagi pemberian bakul makanan, kerajaan negeri kini mempertimbang untuk meluaskan pemberiannya kepada golongan yang memerlukan. Setakat ini, sebanyak 53,329 bakul makanan telah diagihkan. Semalam, Sabah terus mencatat angka tertinggi kes COVID-19 di Malaysia iaitu 643 kes melibatkan 3 kematian.
Bagi meringankan beban akibat pandemik COVID-19, Kerajaan Perak bersetuju melanjutkan tawaran pengecualian denda lewat dan pemberian diskaun untuk tunggakan cukai serta bayaran premium tanah. Ia dilaksanakan bawah pakej ransangan ekonomi negeri fasa ketiga berkuat kuasa serta-merta sehingga 31 Disember ini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menerusi satu kenyataan menjelaskan pengecualian itu termasuk cukai tanah berulang untuk semua jenis hak milik. Diskaun antara 15 hingga 30% turut ditawarkan bagi tunggakan cukai tanah selain diskaun ke atas bayaran premium tanah bagi notis 5A dan 7G. Pemberian diskaun itu terhad kepada notis yang dikeluarkan bagi tahun semasa dan bayaran perlu dibuat sebelum 31 Disember ini. Inisiatif itu akan memberi impak kewangan kepada kerajaan negeri sebanyak RM6.65 juta. Tawaran sebelum ini bermula pada 21 Mei 2020 hingga 31 Ogos lalu bawah pakej ransangan ekonomi negeri fasa kedua. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di beberapa negeri dan wilayah sedang diperhalusi berikutan cadangan dan aduan perintah itu masih longgar. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penilaian itu penting sebelum kerajaan mengambil keputusan untuk melaksanakan PKPD di kawasan yang dikenakan PKPB ketika ini. PKPD dilaksanakan bermakna setiap individu tidak boleh keluar daripada rumah masing-masing. Makanan mesti dihantar ke setiap rumah. Yang pertama. Yang kedua, dari segi sektor ekonomi juga ditutup. Peniaga-peniaga tidak dibenarkan berniaga. Apabila saya sebut peniaga, ramai orang kata, oh ini nak melindungi peniaga lah, token-token besar. Tidak. Apabila kita sebut peniaga, ada peniaga yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tegasnya ada banyak asas pertimbangan perlu diberi perhatian bukan sahaja kepada sektor ekonomi, juga aspek sosial. Di Kuching, seramai 56 individu dikenakan kompaun RM1,000 selepas gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Awang Din Awang Gani, dalam kenyataan media memberitahu operasi itu dilakukan bagi tempoh 1 minggu bermula 12 Oktober lepas. Dalam satu pemeriksaan yang dilakukan di sebuah pusat hiburan di Jalan Padungan, sebanyak 14 orang pelanggan telah dikompaun. Kesemua mereka melakukan kesalahan di bawah Peraturan 3 PPPPB nombor 8 2020 kerana tidak mematuhi SOP semasa berada di dalam premis. Semua individu dikompaun kerana gagal mematuhi penjarakan fizikal mengikut SOP PKPP. Cabaran pandemik COVID-19 dan perubahan iklim memaksa Malaysia memikirkan semula agenda pembangunan mampan negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, seperti negara lain, pembangunan mampan melalui pendekatan teknologi hijau digerakkan, termasuk melalui pengurusan sumber air secara lestari. Sasaran pencapaian keseluruhan Indeks Prestasi Utama Nasional adalah menyediakan 99% liputan bekalan air. Usaha pengurusan air secara lestari itu mampu menggerakkan hala 7 pembangunan negara, membabitkan rancangan ketahanan iklim dan rendah karbon. The impact of climate change on water resources alter the availability, quantity and quality of water supply cycle while contributing to extreme weather causing long drought and extreme flood disaster. This will affect the capacity to meet water demand and the implementation of water infrastructure projects. As a way forward, the government has planned to explore other alternatives or unconventional water resources such as groundwater abstraction,
rainwater harvesting or even stormwater harvesting using off-river storages and coastal reservoirs. Beliau merasmikan persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk eco antarabangsa IGEM 2020 secara maya di Putrajaya. Persidangan dianjurkan KASA dan Malaysian Green Technology and Climate Change Centre. KASA sedang menerajui Pelan Persekitaran Mampan di Malaysia. Sasaran dan petunjuk hala tuju hijau dan mampan itu bermula tahun ini hingga 2030. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka citanya dengan keluhan dan nasib rakyat yang berhadapan masalah gangguan bekalan air ketika sedang bergelut dengan wabak COVID-19. Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani dalam satu kenyataan berkata, Sultan Sharafuddin pada 8 September lepas telah menghantar surat kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berhubung masalah gangguan bekalan air yang sering melanda Selangor. Menurut Muhammad Munir, sejak 2009, Sultan Sharafuddin telah beberapa kali menulis surat kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor agar masalah air tidak dipolitikkan dan diatasi segera kerana ia adalah keperluan asas kehidupan rakyat. Terdahulu, sejumlah 1,196,457 akaun pengguna air Selangor membabitkan 1,292 kawasan di Lembah Kelang sekali lagi mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual setelah 4 loji rawatan air Sungai Selangor dihenti tugas ekoran pencemaran sumber air mentah. Menteri Sumber Asli dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim menyatakan modus operandi lazim aktiviti pencemaran air sudah dikenal pasti. Pattern itu biasanya dilakukan ketika lewat malam sehingga awal pagi, terutama pada hujung minggu. Susulan itu, Jabatan Alam Sekitar telah melakukan operasi kawalan dan pemantauan 24 jam, namun laporan orang awam berkaitan pencemaran masih dialu-alukan. Kawasan yang kita syaki atau kilang-kilang yang lesen bawah Jabatan Alam Sekitar, kita ada masalah sebab kita operasi tengah waktu. Tapi di luar daripada kilang yang berdaftar, kilang-kilang haram sebagai contoh, ataupun pembuangan yang individu yang kita tak kenal pasti daripada mana, yang baru-baru ni kita tahan, walaupun kita kes berlaku di Nilai baru-baru ni, tapi yang kita tangkap ni di Kelantan. Mungkin mereka ambil barang tempat lain ataupun buang di tempat lain. Jadi ini antara isu cabaran bagi pihak kementerian. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk eco antarabangsa IGEM 2020 di Putrajaya. Gangguan bekalan di beberapa kawasan sekitar Selangor dan Kuala Lumpur akibat pencemaran air mentah dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat bermula 8 pagi ini. Sejak 6 petang semalam, operasi rawatan air di loji rawatan air LRA Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3 dan rantau panjang sudah dimulakan. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Berhad, Elina Basri, dalam kenyataannya memaklumkan keempat-empat loji tersebut akan memaksimumkan pengeluaran bagi memenuhkan paip-paip utama dan kolam terminal. Gangguan bekalan akibat pencemaran sumber air itu menyebabkan 1,292 kawasan di wilayah Petaling, Gombak, Kelang, Shah Alam, Kuala Lumpur, Kuala Selangor, Kuala Langat dan Hulu Selangor terjejas. Pencemaran sumber air mentah dikesan pada tahap 1 ton. Semalam, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Exco Negeri Hi Loy Sian melakukan lawatan di LRA Sungai Selangor Fasa 2 bagi memastikan bekalan segera dipulihkan. ...500 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sembilan bersiap siaga mendepani fenomena air pasang besar. Menurut pengarahnya, Lieutenant Colonel Fazli Shah Muslim, pemantauan dan pengawasan sentiasa dilakukan oleh pihaknya dengan kerjasama pihak bomba, PDRM, Maritim dan Jabatan Laut. Lebih 100 kawasan hotspots kejadian banjir di Negeri Sembilan dikenal pasti dengan kawasan Lukut dan Linggi menjadi tumpuan utama ketika fenomena ini berlaku.
Kejadian air pasang besar di Negeri Sembilan ni impaknya agak minimum. Ini mungkin adalah disebabkan kerana cuaca yang agak baik dan tiada kejadian limpahan yang ketara di mana-mana. Kita pun telah menggerakkan anggota kita di kawasan-kawasan peranginan, juga di kawasan-kawasan muara sungai dan sebagainya. Tambah beliau, fenomena air pasang besar yang berlaku 10 tahun sekali ini memberi impak yang minima. Waktu kemuncak fenomena ini adalah pada Ahad lepas dengan ketinggian ombak 3.4 meter. Menurut penduduk di Kampung Cuah, Kuala Lukut, perkara sebegini tidak pernah berlaku dan terdapat rumah penduduk yang rosak teruk di badai ombak laut. Tapi memang teruklah tahun ni, first time lah. 17 tahun akan duduk kat sini, hidup dengan suami kan, anak-anak semua. Inilah first time paling teruk sekali lah. Memang terjejas dah, teruk lah. Habis rumah-rumah semua masuk pasir, rumah orang ujung tu roboh. Saya duduk sini 40 tahun. Ini first time ni macam barang semua habis, rosak-rosak. Seorang ibu maut manakala 4 anaknya cedera parah selepas kenderaan pelbagai guna MPV yang dinaiki mereka terbabit dalam satu kemalangan di Kemaman petang semalam. Kemalangan berlaku berhampiran susur keluar Plaza Tol Kijal, berhampiran Bandar Seri Bandi, Hulu Cukai, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2, LPT 2. Dalam kemalangan itu, Nik Masnah Nikmat berusia 48 tahun maut di lokasi kejadian akibat mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala dan anggota badan. Sejurus tiba di lokasi kejadian, kenderaan MPV dipandu suami mangsa dipercayai hilang kawalan dan terbabas lalu melanggar besi penghadang jalan. Akibat pelanggaran itu, kenderaan terbalik beberapa kali menyebabkan 3 anak mereka berumur 9, 14 dan 17 tahun tercampak keluar dari kenderaan. Mereka dalam perjalanan pulang ke Johor selepas menziarahi kematian saudara di Besut, Terengganu. Mangsa Nik Masnah yang tersepit di bahagian hadapan tempat duduk penumpang berjaya dikeluarkan oleh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kertih yang tiba di lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan, ketika dihubungi mengesahkan kemalangan berkenaan dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat, manakala 4 yang parah dihantar ke unit kecemasan hospital sama untuk rawatan lanjut. Di Sibu, 2 blok rumah panjang di Pasai Siong Tengah musnah dalam kebakaran. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah, Sunakaha, berkata pihaknya yang menerima panggilan pada pukul 1.55 tengah hari mengambil masa hampir 30 minit untuk sampai ke tempat kejadian. 14.26 dan kita berjaya mengawal kebakaran dalam 20 minit, lebih kurang 14.46 kebakaran telah pun dapat dikawalkan lah. Jadi kebakaran melibatkan rumah jenis paruh kekal. Katanya lagi, kebakaran melibatkan 49 pintu rumah panjang iaitu rumah jelian 21 pintu, manakala rumah langi 28 pintu dan anggaran kemusnahan akibat kebakaran adalah 80%. Seramai 21 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah dan Balai Bomba dan Penyelamat Sibu Sentral telah dikerahkan untuk memadam kebakaran. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Polis Terengganu akan melupuskan pelbagai jenis dadah bernilai RM1.58 juta melibatkan 3,602 kertas siasatan bagi tempoh 2018 hingga 2019. Kesemua dadah berkenaan diserahkan kepada Syarikat Kualiti Alam Sdn Berhad untuk dilupuskan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik, berkata pelupusan itu membabitkan dadah jenis heroin, pil kuda, ganja, Eramin 5, daun ketum, air ketum dan ubat batuk.
Dadah yang paling banyak dilupuskan adalah jenis pil kuda seberat 6,778 gram, syabu 4,239 gram dan heroin 3,188 gram. Beliau menyatakan demikian selepas program penyerahan barang kes dadah untuk pelupusan di Kuala Terengganu. Mengikut rekod, bermula Januari hingga September tahun ini, 1,766 pelbagai kes dadah berjaya ditahan. Mengulas lanjut, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri akan memperhebat usaha membanteras penyalahgunaan dadah secara menyeluruh terhadap penagih tegak. Sehingga kini 217 penagih tegar berjaya ditahan mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya. Dalam perkembangan lain, 100 kompaun Inka SOP dikeluarkan di Terengganu sejak 1 Oktober lalu. Paling banyak melibatkan kesalahan tidak memakai pelitup muka. Luar negara, jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini melepasi angka 40 juta. Data terbaru menunjukkan 40,234 individu dijangkiti melibatkan 1,113,896 kematian. Amerika Syarikat kekal negara paling teruk terjejas dengan 8.154 juta kes, India 7 juta kes dan Brazil 5 juta kes. Kebanyakan negara di seluruh dunia kini berdepan peningkatan harian kes jangkitan. Dalam tempoh seminggu lalu, lebih 2.5 juta kes dilaporkan, angka mingguan tertinggi sejak COVID-19 kali pertama dikesan di China Disember lalu. Ribuan penunjuk perasaan berhimpun di 3 lokasi di Bangkok sekaligus mengingkari larangan untuk menyertai demonstrasi pada hari kelima. Berbekalkan notis singkat daripada penganjur, para penunjuk perasaan berhimpun di persimpangan Kasensat di Bangkok dan stesen transit aliran metropolitan MRT Kementerian Kesihatan Awam. Mereka turut berhimpun di penjara Reman Bangkok, tempat pemimpin pelajar dan aktivis ditahan. Penunjuk perasaan mengulangi tuntutan mereka yang mahukan perubahan politik termasuk peletakan jawatan Perdana Menteri, pembubaran parlimen, pindaan perlembagaan dan reformasi institusi monarki. Penganjur tunjuk perasaan hari ini tidak mengumumkan venue lebih awal bagi mengelak campur tangan pihak berkuasa. Pada masa sama, demonstrasi turut dirancang diadakan di wilayah lain termasuk Nakhon, Pathum, Buriram, Konkain dan Chiang Mai. Pada Khamis, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengisytiharkan bahawa terdapat situasi darurat yang serius di Bangkok bagi melarang perhimpunan 5 orang atau lebih yang berkuat kuasa pada 4 pagi waktu tempatan dalam usaha mengakhiri tunjuk perasaan jalanan pimpinan pelajar yang berlangsung selama 3 bulan. Selain itu, ia turut melarang penerbitan berita dan mesej lain secara dalam talian yang boleh menjejaskan keselamatan negara dan menimbulkan kebimbangan atau menyebarkan maklumat palsu. Sementara itu, media tempatan melaporkan bahawa Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan sekurang-kurangnya 21 penunjuk perasaan yang ditahan antara 13 hingga 16 Oktober semasa tunjuk perasaan di Bangkok diikat jamin. 3 pemimpin pelajar iaitu Parit Chivarak, Panusaya Siji Rawanakul dan Nuchanon Pairoj dijangka dibebaskan esok. Pembelian makanan secara pandu lalu, penghantaran ataupun take away digalakkan. Walau bagaimanapun, makan di premis makanan ataupun dine-in dibenarkan. Namun ianya terhad kepada 2 orang untuk 1 meja dengan pematuhan SOP yang ketat berdasarkan SOP sektor makanan.
Berita sukan, perancangan pasukan bola sepak Selangor FC mengadakan kem latihan di luar Lembah Kelang untuk persiapan saingan Piala Malaysia 2020 tidak dapat dilaksanakan. Ia selepas Polis Diraja Malaysia menolak permohonan mereka untuk merentas negeri susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula sejak Rabu lalu. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Dr. Johan Kamal Hamidun berkata, gergasi merah sepatutnya bertolak ke Gambang Pahang esok untuk persiapan Piala Malaysia yang bermula 6 November namun terpaksa ditangguh susulan kegagalan mendapatkan kebenaran rentas negeri. Kebenaran untuk rentas negeri dibenarkan untuk tujuan kecemasan dan tujuan kerja. Dan bagi kami, bola sepak adalah sukan profesional dan kami adalah badan profesional yang bermain bola sepak. Jadi bola sepak tu adalah kerja kami. So kerana kita tidak boleh melakukan latihan secara kontak dalam Lembah Kelang ataupun dalam Selangor, kita tak boleh buat kerja kita kat sini. So kita memohon untuk merentas negeri so that kita boleh buat kerja kita di luar. Dan bila kita buat kerja di luar, kita akan buat secara training camp, iaitu dalam kuarantin lah ataupun dalam tertutup. Dalam pada itu, FAS tekad mengadakan perbincangan dengan pihak Malaysian Football League MFL dan Kementerian Belia dan Sukan KBS supaya dapat menyelesaikan perkara ini secepat mungkin agar mereka dapat membuat persiapan. Kita akan menulis semula kepada pihak MFL dan juga pihak KBS lah bagaimana kita boleh dapat kebenaran ini, kerana benda ini bukan saja akan memberi kesan kepada latihan kita di luar, tetapi bayangkan bila Piala Malaysia bermula nanti 6 November, bagaimana Selangor nak main away kalau tak boleh keluar negeri kan. Johan turut menambah, jika permohonan masih tidak diterima dan terpaksa berlatih dengan SOP sedia ada, ia akan menjejaskan persiapan mereka. Bagaimanapun, beliau masih percaya MFL mampu memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan isu ini. Baiklah, berita pagi 20 Oktober berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas mai sejahtera di mana jua anda berada. Salam hormat.